Okay, Assalamualaikum dan selamat siang kepada semua pelajar yang mengambil kursus MPU 32092. Saya Dr. Farah binti Roslan akan menerangkanlah kita kata template tugasan 2 iaitu laporan rancangan perniagaan. Seperti yang pelajar semua sedia maklum yang kita baru sahajalah menelusuri apakah elemen-elemen penting ataupun strategi penting yang perlu ada bagi setiap perniagaan iaitu melalui kanvas model perniagaan yang mana kamu akan gunakan elemen BMC ini bagi projek jualan kamu lah. Okey, oleh itu pada hari ini saya akan menerangkan template tugasan 2 dan juga contoh skema jawapan oleh pelajar senior kamu. Okey, sebelum itu, sebentar saya akan share. Okay, sebelum itu, mungkin ada pelajar yang yang ingin tahu di manakah saya boleh mendapatkan template dan rubrik yang berkaitan. Okey, bagi tugasan-tugasan subjek ini. Jadi kamu boleh pergi ke Kelip dan pergi ke tab tugasan MPU, Asas Pembudayaan Keusahawanan. Di sini kamu boleh klik dan lihatlah di mana kesemua kita kata tugasan, ringkasan penerangan tugasan dan juga template tugasan dan juga rubrik ada disediakan di sini. Okey. Sekarang kita akan pergi ke template tugasan 2 lah. Okey. Sebentar. Okey, kalau kita lihat ini merupakan template tugasan 2. Okey, mungkin ada pelajar yang bertanya kenapa kita kenapa kita perlu melakukan tugasan 2 terlebih dahulu, bukankah tugasan 1 dulu ke? Okey, tugasan 2 ni adalah kesinambunganlah daripada tugasan 1 iaitu projek keusahawanan kamu Digital Business Challenge yang mana tugasan 2 ni merupakan kamu perlu apply lah BMC di dalam projek keusahawanan kamu. Disebabkan begitu, ada sesetengah elemen yang terdapat dalam BMC ini, contohnya cost structure dan juga revenue yang mana perlu dibuat selepas kamu mendapat, kita kata, menjalankan perniagaan bagi tugasan 1. Jadi almost kita kata part di dalam BMC tersebut kamu sudah boleh melakukannya sekarang, maknanya melakukan tugasan ini sekarang cuma ada beberapa part sahajalah yang boleh kamu lakukan selepas kamu siap tugasan 1 iaitu projek keusahawanan kamu. Okey, ini adalah template tugasan 2 yang mana deadline-nya adalah pada minggu ke-14. Okey, kalau kita lihat ini, tugasan ini adalah tugasan berkumpulan 10 orang yang mana tugasan ini adalah kesinambungan daripada tugasan 1 dan setiap ahli kumpulan dikehendaki menyediakan laporan rancangan perniagaan berdasarkan 9 blok di dalam BMC dan tarikh akhir penghantaran bagi tugasan 2 ini adalah 27 Januari lah iaitu pada minggu ke-14 bersekali dengan tugasan 1. Okey, kalau kita lihat dalam tugasan 2 ini ada ringkasan eksekutif, lepas itu ada penghargaan, ada table of content. Saya akan scroll sebentar selalu kerana saya akan menerangkan terperinci bersekali dengan contoh yang telah dijawab oleh senior kamu. Okey. Kalau kita lihat terdapat banyaklah perlu diisi oleh pelajar, tapi disebabkan ini merupakan tugasan berkumpulan, jadi saya rasa disebabkan ahli kumpulan 10 hingga 11 orang, jadi tak ada masalah lah untuk kamu create bahagikan tugas masing-masing mengikut elemen BMC tersebut. Okey, kalau kita lihat terdapat maksimum patah perkataan yang perlu kamu tulis. Jadi, kalau sekiranya kamu nak menulis kurang daripada perkataan tersebut, tak ada masalah. Cumanya, contoh kalau maksimum 50 patah perkataan, janganlah kamu hanya menulis 10 patah perkataan saja. Jadi, sentiasa kita kata ada
moderasi lah di situ. Tidak terlampau sedikit dan tidak terlampau banyak sangat. Okey, saya akan bagi kepada contoh skema jawapan oleh pelajar senior kamu ya. Okey. Okey, ini merupakan contoh, jawapan pelajar senior kamu yang mana, pelajar ini telah, berjaya mendapat sales, RM10,000, pada semester 2 tahun, semester 2 2020-2021 tahun ini, pada bulan 5 yang lepas. Okey. Okey, ini merupakan ringkasan eksekutif lah. Okey, ringkasan eksekutif ni basically menceritakan apakah perniagaan yang kamu hasilkan. Seperti yang kamu tahu, perniagaan ini merupakan disebabkan ini consist of 10 hingga 11 ahli. Jadi semua ahli kumpulan yang bertanggungjawab dan juga mengumpul modal bagi menggerakkan syarikat ini. Jadi perkongsian perniagaan merupakan kita kata merupakan entiti perniagaan lah bagi syarikat ini. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam ringkasan eksekutif ni adalah merupakan ceritakan summary sajalah apakah jenis perniagaan kamu dan siapakah target market customer kamu dan kenapakah kamu memilih jenis perniagaan yang sedemikian. Okey, dan contoh apa yang kamu dapatilah, maknanya sales berapa banyak yang telah kamu capai dan apakah kamu ingin meneruskan perniagaan ini dalam masa jangka panjang, mungkin in future dan sebagainya. Kita pergi ke penghargaan. Penghargaan ni saya rasa kamu boleh buat ya. Ni sama saja, simple macam kamu buat scrapbook di sekolah menengah dahulu. Kalau kita lihat ni table of content. Okey. Kalau kita lihat, ya ini merupakan senarai rajah lah yang mana, okey, senarai jadual ni biasanya kamu akan buat jadual lah. Kalau contohnya kamu ada pelbagai dalam satu jenis produk, contohnya cookies, terdapat pelbagai jenis cookies, Almond London, lepas pada tu brownies, ada tak nanas. Jadi kamu instead of tulis dalam bentuk writing, kamu boleh translatekan dalam bentuk jadual yang lebih difahami oleh saya lah. Okey, seterusnya kamu juga boleh meletak senarai rajah lah. Rajah ni adalah flowchart, aktiviti kamu. Selepas daripada itu, organizational chart of your company dan juga gambar-gambar yang berkaitan dengan jualan. Okey, ini merupakan syarikat Caribbean Ferries yang mana Caribbean Ferries ni adalah syarikat pelajar yang mana pelajar ini mereka terdiri daripada 10 orang ahli yang mana mereka menjual makanan iaitu Korean chicken dan juga donat lambung yang mana mereka tidak memasak makanan tersebut, mereka menjual semula lah makanan tersebut. Maknanya mereka mendapatkan makanan tersebut daripada pembekal. Okey. Maknanya apabila latar belakang syarikat asal, kamu perlu menuliskanlah di manakah kamu mendapatkan produk tersebut. Contohnya sekiranya produk tersebut adalah memang kamu buat daripada sendiri from scratch. Contohnya perniagaan masakan kampung yang memang merupakan 100% yang kamu masak. Kamu perlu tulis syarikat kamu sajalah. Contohnya AMZ Enterprise. Contohnya. Okey. Sekiranya kamu hanya mendapat komisen sahaja iaitu kamu merupakan seorang ejen ataupun dropship ataupun kamu reseller kan. Reseller ni maknanya kita ambil produk daripada orang lain dan kita jual semula tanpa perlu membeli, kita kata perlu mempunyai ikatan lah antara pihak HQ. Jadi kamu pun perlu memberi kredit lah siapakah pembekal kepada barangan kamu tersebut. Okey. Okey, ini merupakan syarikat detail syarikat asal mereka lah. Okey, kalau kita lihat maklumat asas perniagaan pada 1.2, ini kamu perlu tuliskan detail berkaitan dengan company kamu lah. Okey, yang ni contohnya kalau sekiranya kamu memang menjalankan perniagaan sendiri yang mana daripada scratch kamu lakukan sendiri, jadinya akan ada dua maklumat yang lebih kurang sama lah. Okey.
Di mana dalam maklumat asas perniagaan ni juga kamu perlu sertakan berapakah modal dan juga nama bank dan juga akaun lah. Kalau nama bank dan juga akaun ni contohnya kalau syarikat, kalau contoh kamu hanya seorang sahaja segala transaksi apa kita kata duit keluar masuk daripada pelanggan dan juga barang mentah hanya dilakukan oleh CEO saja. Jadi tulislah akaun bank CEO tersebut. Kalau kita lihat apa Craving Ferries ni mereka memang membuka akaun perniagaan mereka. Jadi sebab itu mereka tuliskan akaun sebegitu. Okey. Kalau kita lihat tafsiran perniagaan, jadi perniagaan yang kamu lakukan tersebut perlu kita kata ada satu tafsiran nama lah, maknanya definisi nama tersebut. Maknanya nama syarikat tersebut adalah Craving Ferries. Kenapa mereka menamakan sedemikian? Jadi kalau kita lihat Craving ni bermaksud mereka membekalkan makanan yang sering diidamkan oleh para pelanggan mereka yang sukar didapati di kawasan berdekatan mereka. Seterusnya, Ferries bermaksud pari-pari yang berdasarkan kisah dongeng lah. Maknanya mereka cuba menunaikan permintaan pelanggan dalam membekalkan makanan yang diidamkan. Kalau kita lihat Craving Ferries ni, mereka merupakan syarikat daripada pelajar FIK lah yang terletak di Tembila. Jadi kalau kita lihat kampus Tembila ini jauh daripada Kuala Terengganu yang mana agak sukar bagi mereka untuk mendapatkan makanan yang mereka mahukan lah. Contohnya Korean ayam chicken, donat. Jadi dan di situ juga amat terhad lah food delivery-nya. Dan juga pelajar di situ mungkin ada sebilangan mereka tidak mempunyai kenderaan. Jadi disebabkan dengan itu mereka menamakan perniagaan mereka Craving Ferries untuk menunaikan permintaan pelajar-pelajar ataupun individu yang tinggal di kawasan berdekatan yang sukar untuk mendapatkan makanan ayam Korean dan juga donat. Okey, kalau kita lihat kita ada tafsiran logo perniagaan yang mana tafsiran logo perniagaan ni kamu kena zahirkan kamu punya bisnes dalam bentuk logo lah. Biasanya saya rasa pelajar-pelajar semua tahu kita boleh guna Canva sajalah. Kalau kita lihat di Canva kamu boleh create banner, boleh create flyers, boleh create stickers, boleh create logo. Jadi kamu pergi ke Canva saja yang mana free dan createkan logo tersebut lah. Dan jangan lupa untuk ceritakan apakah maksud logo berkenaan. Okey, ini merupakan visi dan misi perniagaan lah. Biasa visi ini adalah long term goal lah bagi sesebuah syarikat yang mana misi ni mengambil kira kepada short term goal ataupun medium term goal. Okey. Kalau kita lihat latar belakang pemilik, um, disebabkan perniagaan ini merupakan perniagaan jenis perkongsian yang mana semua individu bertanggungjawab kepada company tersebut dan mengeluarkan modal. Jadi kesemua ahli perlu menulislah info dan detail masing-masing di dalam template di bahagian ini. Sekejap ya. Kalau kita lihat 1.7 adalah kamu perlu menceritakan produk ataupun servis yang kamu niagakan. Contohnya Craving Ferries ni ceritakanlah. Contoh mereka menjual ayam debak chicken. Jadi ayam debak chicken ni mempunyai pelbagai jenis perisa dan juga setiap pembelian mereka akan memberikan chopstick dan juga kimchi lah secara percuma kepada pelanggan. Dan juga perniagaan ini mereka juga menceritakan kita kata produk yang seterusnya iaitu donat yang mana donat mereka ada 14 jenis perisa. Kalau kita lihat syarikat ini juga menjual pizza dan juga popiah basah yang sebenarnya saya tidak galakkanlah kamu untuk menjual lebih dua jenis produk. Kalau sekiranya kamu ingin menjual makanan, jadi mungkin akan ada dua sahajalah jenis makanan. Contohnya pizza dengan popiah, boleh. Kalau ayam Korea dengan donat, boleh. Tapi kalau sekiranya kamu ada pelbagai jenis makanan seperti grup ini, jadi saya
tak benarkanlah disebabkan nanti saya akan ceritakan apabila kita masuk ke part 2 iaitu business model canvas ya. Okey. Okey, ini adalah harga senarai produk. Senarai harga produk yang mana ini merupakan mereka illustrate-kan dalam bentuk jadual lah yang mana lagi mudah lah. Okey, kita masuk kepada bab 2, business model canvas. Okey, seperti yang semua sedia maklum, business model canvas merupakan tool yang diguna pakai oleh bakal-bakal usahawan ataupun peniaga yang sudah sedia ada yang mana untuk mapping out mereka punya business model dalam bahasa dalam sesuatu yang lebih mudah difahami. Okey, kalau kita lihat elemen yang pertama dalam BMC adalah sasaran pelanggan iaitu segmen pelanggan. Siapakah kita kata target market, target customer kepada produk ataupun servis kamu? Kalau kita lihat uh, apa Krabby Patties ni mereka ada dua jenis produk utama iaitu donat lambung dan juga debak chicken. Yang mana mereka apabila mereka ingin menceritakan siapakah sasaran pelanggan, mereka perlu menceritakan apa specifically bagi setiap produk. Contohnya kalau kamu menjual cookies dan masa yang sama kamu menjual donat. Jadi kamu perlu ceritakanlah dari aspek demografik. Adakah kita kata contohnya donat ini sesuai dinikmati oleh setiap umur dan setiap kita kata tahap pendidikan kerana harganya yang berpatutan dan adakah makanan ini sesuailah untuk setiap kaum. Mungkin kalau kita lihat kalau um, kalau halal food lebih kita kata cater untuk Muslim macam contoh. Jadi kalau sekiranya dalam demografik ni kamu perlu menceritakanlah bagi setiap produk sama juga seperti yang ada dalam psychographic segmentation yang mana kalau psychographic segmentation ni kamu perlu menceritakan produk tersebut adakah uh, apa sesuai untuk untuk different types of personality ataupun value ataupun kita kata lifestyle. Contohnya individu yang mempunyai gaya hidup yang sibuk, adakah mereka sesuai makan makanan ayam Korean ni ataupun mereka perlu memasaknya. Contoh kalau individu yang suka makanan pedas, jadi adakah sesuai makanan ini. Jadi kamu boleh menceritakanlah poin-poin tersebut bagi produk kamu. Kalau kita lihat apa dari aspek perniagaan ini mereka memang mengambil masa yang lebih sedikit lah kerana mereka menjual pelbagai jenis produk yang mana produk utama mereka adalah donat dan debak chicken. Jadi mereka perlu segregatekan, bahagikan bagi dua produk. Okey. Ini adalah tawaran nilai yang mana tawaran nilai dalam komponen yang utama dalam produk ini adalah komponen utama yang ada dalam tawaran nilai adalah unique selling proposition, unique value proposition, feature advantage benefit dan juga points of parity dan points of difference. Okey, yang A ni iaitu USP dan juga UVP adalah USP ni adalah menceritakan kita kata kelebihan produk kamu berbanding pesaing yang ada di pasaran. Maknanya biasanya USP ni kamu keluarkan satu slogan lah, slogan yang very catchy, yang senang disebut oleh pelanggan-pelanggan yang mana slogan tersebutlah yang sebenarnya akan menceritakan kelebihan produk awak berbanding pesaing yang lain ada di pasaran yang menjual produk sedemikian. Okey, contohnya USP bagi Craving Fairies adalah satisfy your hunger and cravings yang bermaksud puaskan rasa lapar dan keinginan anda. Yang jelas menekankan produk kami berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan yang menginginkan makanan yang sukar didapati. Jadi kalau kita lihat USP tagline slogan Craving Fairies ni adalah satisfy your hunger and craving. So kalau dari aspek unique value proposition, UVP ni adalah
menceritakan keunikan produk kamu berdasarkan target customer kamu lah. Contohnya kamu ceritakan apakah keunikan produk kamu, apakah contoh ada perisa yang berbeza ke, ada packaging yang berbeza ke, ataupun apa yang customer akan dapat free delivery ke, ataupun customer akan terima free gift ke, ataupun sekiranya mereka membeli pembelian RM50 ke atas, ataupun mungkin apabila mereka membeli produk kamu ini akan ada waranti apa free refund kalau mereka merasakan produk yang mereka terima itu dalam keadaan yang tidak baik. Jadi itu adalah maksud apa unique value proposition ya. Okey. Kalau kita lihat feature, advantage, benefit ni adalah menceritakan ciri-ciri technical spec dan juga kita kata advantage maknanya kelebihan produk tersebut dan juga benefit-benefit ni manfaat yang customer tersebut akan terima lah. Okey, contoh yang di sini kalau kita lihat produk dia Butt Chicken ni, apakah ciri yang bestnya, ciri technical spec? Bilangan ayam yang banyak serta kuantiti sos yang penuh. Jadi kelebihan sos yang banyak ni, sos yang kelebihan iaitu advantage sos yang banyak ni adalah mengelakkan ayam menjadi kering walaupun terdedah dan dibiarkan lama. Jadi benefit, apa pelanggan boleh dapat daripada sos yang banyak ni? Pelanggan mudah kenyang dan berpuas hati dan makanan tahan lebih lama. Kalau kita lihat apa feature yang kedua yang ada pada produk Debak Chicken ni adalah saiz hidangan terdapat dalam kecil dan juga besar. Yang mana advantage-nya adalah saiz hidangan yang besar boleh dimakan sehingga 8 orang minimum. Dan juga benefit manfaat yang customer boleh terima ialah saiz yang besar menjimatkan duit kerana boleh dikongsi dengan ramai individu. Okey, kalau kita lihat FAB bagi company ini mereka juga buat dua sebabnya mereka ada dua produk yang berbeza. Ah, jadi saya ingin nasihatkanlah pelajar-pelajar supaya um, minimumkan produk yang mereka ada, tetapi kalau contohnya dalam satu produk itu terdapat pelbagai jenis perisa, itu tak ada masalah. Ataupun kalau kamu menjual baju kan, macam contoh ada peplum, peplum tu baju ke? Betul kan? Lepas pada tu um, blouse ke, saya tak pasti apa yang saya sebut tadi tu betul ke tidak. Contohnya kalau dari segi t-shirt ke, itu adalah jenis-jenis baju lah. Contohnya. Okey, kalau kita lihat points of parity dan points of different. Okey, persamaan Craving Fairy dengan mereka mencari persamaan dan juga perbezaan. Mereka bandingkan jenama mereka yang didapati oleh pembekal tersebut dengan satu company yang lain lagi lah. Contoh mereka menceritakan Craving Fairies dengan Gobi.co adalah keduanya menjual makanan ayam Korean iaitu sep ayam Korea dan juga kimchi. Dan juga kedua-dua syarikat ini menggunakan platform media sosial untuk pengiklanan seperti Instagram dan Facebook. Tetapi points of difference. Tetapi apa yang membezakan Craving Fairies dan Gobi.co adalah Craving Fairies ada menjual 14 donat jenis perisa. 14 perisa maknanya selain daripada jual ayam Krabby Fairies ni ada juga buat tambahan produk lain iaitu donat, bomboloni dan popoi basah. Manakala set menu ramen ayam serta hidangan si ayam besar juga disediakan. Manakala Gobi.co mempunyai ayam perisa tambahan iaitu creamy onion dan soy garlic. Sasaran pelanggan Krabby Fairies juga meliputi dalam Uniza dan tapak Bazar Ramadan. Mereka juga menceritakan harga Gobi.co adalah lebih rendah lah daripada produk lain.
Ini adalah saluran. Saluran ni adalah bagaimana kamu memasarkan barangan kamu lah, produk kamu. Jadi dalam saluran ini saya nak kamu menceritakan sahaja, kita kata, adakah kamu ada menjalankan perniagaan ini secara offline? Maksudnya offline ini adalah contohnya kamu pergi door to door ataupun kita kata direct selling lah. Maknanya secara berhadapan dengan pelanggan. Contohnya ataupun kamu kita kata mewar-warkan kepada ibu bapa ataupun jiran tetangga ataupun ahli keluarga ataupun kamu memberikan tester kepada kamu ada buka kedai di hadapan rumah kamu, itu adalah cara contoh offline lah, selain bazar dan juga membuka gerai. Okey. Online pula adalah kamu memasarkan barangan kamu, mempromosikan produk kamu dengan mengadakan jualan secara online lah. Maknanya kamu menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram untuk kita kata menyampaikan apa awareness dan akhirnya pelanggan tersebut akan membeli produk kamu lah. Okey. Ni hubungan antara pelanggan. Okey, hubungan antara pelanggan seperti saya cerita sebelum ini adalah boleh didapati melalui 3 step iaitu customer acquisition, customer retention dan juga upscaling iaitu increase sales. Yang mana customer acquisition ni bagaimana kamu nak mendapatkan pelanggan? Contohnya yang mereka buat adalah mereka memberikan flyers lah dan juga mereka memperkenalkan produk mereka tersebut di kawasan yang lebih meluas. Okey, kalau pendapat saya, kalau bagi aspek produk kamu, mungkin sekiranya kamu boleh memberikan sedikit tester lah kepada potential buyer supaya mereka dapat merasai sedikit produk yang kamu ingin pasarkan, terutamanya makanan lah ataupun memberikan harga promosi kepada first customer dan sebagainya. Kalau kita lihat bagaimana company Krabby Fairies ini mengekalkan pelanggan adalah mereka menyediakan takwim sepanjang bulan Ramadan dan sampul duit raya percuma apabila pelanggan membeli produk mereka. Mereka juga menawarkan COD percuma bagi pembelian yang ketiga. Dan juga mereka mengikuti feedback lah daripada pelanggan untuk meningkatkan kualiti produk serta mengekalkan hubungan antara pembeli dan juga penjual. Okey, daripada aspek retention kan, contohnya kamu mintalah review, testimoni terhadap pelanggan yang telah membeli produk ataupun servis kamu, yang mana kamu boleh screenshot benda tersebut dan kamu boleh paste di social media. Jadi akan mengukuhkan lagi kita kata brand kamu tu lah. Maknanya future customer akan merasakan, oh maknanya ramai yang membeli produk daripada syarikat ini. Jadi why not aku try sekali. Itu adalah bagaimana kamu ingin mendapatkan kepercayaan customer yang sudah sedia ada ataupun customer yang bakal customer lah yang ingin membeli produk ataupun servis kamu. Kamu juga boleh mengambil gambar lah. Kita kata kalau kita lihat di IG kan, kalau customer yang beli dalam kuantiti yang banyak ataupun mereka biasanya akan mengambil gambar. Yang mana mereka ambil gambar tersebut dan letak di dalam social media mereka untuk mengukuhkan lagi yang mana syarikat mereka ini adalah kita kata legit lah. Okey. Okey, bagaimana kita kata syarikat Krabby Fairies ni menambah pendapatan increase iaitu melalui happy hour dan promosi. Maknanya mereka akan membuat satu happy hour lah, beli 3 percuma 1 ataupun mereka mengadakan promosi pada hari pekerja. Dan juga mereka memberikan sampul raya lah terhadap setiap pembelian pelanggan. Okey, kalau kita lihat pergi ke sini, rakan utama partners ni adalah Salah ya. Yang ni, kalau kamu perasan, pergi ke template baru. Okey, kalau kamu pergi ke template baru, kalau pergi ke tem
Kalau pergi ke template baru iaitu elemen yang keenam yang terdapat dalam BMC, kalau kita lihat saya ada buat kesalahan sedikit lah. Di dalam template lama, rakan utama mereka perlu menceritakan peranan dan tanggungjawab setiap ahli syarikat. Namun begitu, di dalam rakan utama key activities yang baru adalah kamu perlu kita kata senaraikan rakan utama yang terlibat dalam perniagaan kamu dan jelaskan peranan setiap rakan utama. Contoh, siapakah kita kata apa pihak yang membekalkan produk kamu? Adakah kamu mendapatkan produk tersebut direct daripada pengilang, manufacturer, ataupun dapatkan produk tersebut daripada retailer ataupun supplier, ataupun adakah kamu ada menjalankan usaha sama dengan syarikat lain? Contohnya, syarikat grup 1 bekerjasama dengan grup 10. Contoh grup 10 ni ada menjalankan delivery, runner kan, khidmat runner. Jadi kamu berkolaborasi. Jadi rakan utama ni adalah pihak individu ataupun organisasi ataupun syarikat yang bekerjasama yang membantu secara tidak langsung dalam menggerakkan perniagaan kamu selain ahli syarikat ataupun pekerja kamu. Okey. Maknanya nanti kamu perlu menceritakanlah siapakah rakan utama dan juga kita kata jelaskan peranan mereka lah. Okey. Okey. Okey, bagi key activities adalah aktiviti utama iaitu uh, elemen yang ketujuh, elemen yang keenam silap. Elemen yang keenam. Sekejap. Okey, maknanya elemen yang keenam kan? Okey. So, dalam key activities iaitu aktiviti utama ni kamu perlu menceritakanlah perjalanan daripada kamu mengenal pasti dan mendapatkan produk tersebut sehinggalah produk tersebut dihantar kepada customer. Okey, maknanya kalau daripada aspek company Craving Ferries ni, bagaimana mereka mengenal pasti dan mendapatkan produk daripada pembekal. Jadi mereka membincangkan mengenai harga dan juga pilihan produk. Selepas pada itu, selepas mereka mengenal pasti dan mendapatkan produk, mereka membuat hebahan lah di social media. Dan selepas itu, pelanggan akan menghubungi ejen menggunakan WhatsApp melalui link yang terdapat dalam hebahan. Kalau kita lihat, syarikat ini terdapat dua jenis produk utama yang mana setiap produk adalah berbeza sedikitlah aktiviti mereka. Jadi kalau mengikut sebelah kiri ini iaitu Debak Chicken, mereka membuat hebahan yang lebih awal iaitu seminggu awal lah yang mana akan diserahkan kepada supplier ataupun pembekal. Jadi pelanggan-pelanggan yang buat order mereka perlu membayar terlebih dahulu lah yang mana runner akan mengambil pesanan mereka di pick up point dan akan menghantar ke asrama mengikut pesanan individu. Okey, kalau kita lihat Donat Lambung ni mereka ada buat pre-order juga dan mereka juga ada buat kita kata buat secara walk-in lah, maknanya mereka menyediakan dalam 150 pieces donat kepada customer pada hari tersebut. Jadi runner akan ambil semua pesanan dari pembekal di pick up point ke asrama dan pembungkusan semula terbahagi kepada dua iaitu pre-order dan juga walk-in. Transaksi pembayaran dilakukan selepas pelanggan mengambil pesanan mereka di student hall. Okey, hebahan akan dibuat dalam WhatsApp untuk pelanggan ambil pesanan mereka di student hall. Runner akan menghantar pesanan kepada sebahagian pelanggan yang inginkan khidmat penghantaran ke bilik. Jadi transaksi pembayaran dibuat kepada runner selepas menerima pesanan akan diserahkan kepada ejen. Okay. Kita pergi yang elemen BMC yang ketujuh iaitu key resources iaitu sumber utama. Dalam sumber utama ni terdapat 4 elemen penting iaitu apakah sumber fizikal, apakah sumber intelektual, apakah sumber manusia dan juga apakah sumber kewangan. Kalau kita lihat sumber fizikal ni
Bagi company ni mereka walaupun tidak adalah kereta yang memang khas untuk perniagaan ini, tapi mereka sewa kereta ini, mereka tulis juga. Jadi itu adalah sumber yang kamu nampaklah, sumber yang ada GSIM. Maknanya kalau contohnya kamu memang menggunakan laptop, Apple ataupun tablet ataupun kita kata smartphone, kamu perlu tuliskanlah di sini ataupun motor untuk COD barang customer. Jadi kamu perlu mentionkan. Dari aspek intelektual ni adalah intellectual property lah. Kita kata sama ada daripada aspek branding ataupun hak cipta daripada syarikat kamu ataupun mungkin kalau sekiranya kamu ini adalah agent ataupun dropship, kamu perlu ceritakanlah apakah kita kata copyright, apakah intellectual property syarikat tersebut. Macam contoh kalau syarikat Pravin Faris ni, mereka menggunakan hak cipta, kami menggunakan hak cipta dan jenama pembekal kami, memandangkan produk kami dibekalkan oleh mereka. Kami turut menggunakan data pelanggan kami untuk tujuan perekodan dan tujuan untuk mengkaji bagi menambah baik perniagaan kami mengikut kehendak pelanggan. Okey, kalau kita lihat human capital ni adalah apa uh, sumber manusia lah. Jadi kalau kita lihat sumber manusia ni, yang baru punya saya dah buat pembetulan bagi elemen ketujuh. Kamu perlu bina struktur organisasi syarikat dan jelaskan peranan setiap ahli. Yang mana apabila kita pergi ke ni, apa carta organisasi peranan dan tanggungjawab. Yang ini adalah contoh jawapan daripada pelajar senior kamu ni lah. Jadi kamu perlu ceritakan siapakah CEO, siapakah financial manager, siapakah HR, siapakah marketing manager ataupun dan sebagainya lah. Jadi itu adalah tertakluk kepada kreativiti ataupun bagaimana kamu mengagihkan tugasan lah bagi kita kata projek kejualan ini. Okey, kalau financial resources adalah kamu perlu menceritakanlah di manakah kamu mendapatkan modal. Adakah kamu mengumpul modal tersebut bersama ahli kamu ataupun kamu membuat pinjaman daripada ahli keluarga kamu. Okey, kalau kita pergi elemen yang ke-8 adalah cost structure. Okey, cost structure ni kamu ceritakan fixed cost, cost tetap dan juga variable cost, cost yang berubah-ubah. Maknanya kalau fixed cost ni, kalau sekiranya company kamu, syarikat kamu tiada cost tetap, jadi kamu tak perlu tulislah. Kalau maknanya tiada cost tetap, sepanjang perniagaan kami ini dijalankan bagi kita kata tugasan ini. Jadi boleh mention sajalah. Kalau kita lihat company ini mereka ada kos tetap sebab mereka buka bazar Ramadan dan juga mereka perlu menerima suntikan typhoid lah kerana mereka ada physical store. Okey, variable cost, kos berubah ni yang seperti saya cerita terlebih dahulu adalah kos ni berubah mengikut keperluan bahan mentah ataupun keperluan daripada pelanggan. Contohnya electricity ataupun kita kata barang mentah lah. Contohnya kalau kamu ini adalah ejen, kalau satu unit balang kita kata cokoja bernilai RM10, jadi kamu perlu mention lah kerana sekiranya pada minggu tersebut ada terdapat 50 order. Jadi kos yang diperlukan bahan kita kata produk cokoja tersebut adalah RM50 lah. Kalau sekiranya minggu lagi satu terdapat 100 customer yang order. Jadi mungkin kita kata kos bagi mendapatkan cokoja tersebut adalah RM100. Okey. 50. Okey. Selain daripada itu, kos yang terlibat mungkin kamu ada mendapatkan kereta sewa ataupun motor bagi tujuan penghantaran. Okey. COD lah. Okey, elemen yang terakhir adalah kita kata sumber pendapatan lah, aliran pendapatan. Kalau bagi syarikat ini mereka mendapat komisen lah, maknanya mereka sediakan segala komisen daripada produk mereka dan juga mereka mendapat
upah lah daripada cash on delivery. Jadi contohnya sekiranya kamu ada menghantar barang daripada point A ke point B dan juga kamu kira asing lah charge COD tersebut. Contohnya RM5 bagi Gom Badak ke Kuala Terengganu. Jadi kamu perlu mention lah di situ kamu mendapat upah perkhidmatan daripada uh, perkhidmatan cash on delivery kepada pelanggan. Okey. Saya telah pun selesailah menerangkan template tugasan 2. Jadi saya harap pelajar semua mendapat sedikit kefahaman dan juga idea bagaimana kamu ingin menjalankan tugasan 2 ini. Dan terima kasih saya ucapkan, dan sekiranya ada pertanyaan boleh hubungi saya untuk penjelasan yang lebih detail. Terima kasih semua.